Lagi baik-baik tuan-tuan. Dengarnya COVID bertambah, influenza pun bertambah tuan-tuan. Okey, basicnya seluruh orang kita dah tak nak dah terima vaksin tuan-tuan. So jagalah diri masing-masing, jagalah kesihatan diri masing-masing tuan-tuan. Insya-Allah kita dilindungi, dan yang paling pentingnya semoga Allah merahmati kita tuan-tuan, insya-Allah. Okey, dan kemudian yang perkara yang ketiga tuan-tuan, kita kena peringat dalam seminggu ni saya punya kuliah, saya memang beritahu tuan-tuan, tolonglah, kita ni ada sumber-sumber hukum syarak, wajib, harus, sunat, makruh, haram tuan-tuan. Yang tu kita tahu. Dan juga kita tahu kita ada sumber kita nak dapatkan sesuatu hukum itu daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas tuan-tuan. Dan juga kita ada pandangan fatwa gitu. Ya, maka rujuklah kepada pandangan fatwa. Once kalau kita dah tak respect dengan pandangan fatwa, sampai boleh kata itu pandangan bukan fatwa, maka tak wajarlah tuan-tuan. Pada hati saya yang kurang ilmu, yang tak pandai, tak cerdik, setiap kalam daripada mufti adalah fatwa tuan-tuan. Ya, sebab beliau adalah individu yang diberi autoriti untuk menyampaikan ataupun memberitahu pemakluman demi menjaga maslahat ummah tuan-tuan. Okey, so jagalah keadaan-keadaan ini, kerana kalau tak jaga, no comment lah tuan-tuan. Sampai bila agaknya akhirnya kita tidak ada respect dan menghormati orang yang berkuasa ataupun bertindak sebagai pimpinan kita dalam bab agama, iaitu di kalangan mufti tuan-tuan, insya-Allah. Okey, so jagalah diri ini tuan-tuan. Kalau dah tak terima kat pandangan tersebut, so no comment lah. Ya, pada saya baik tak payah duduklah kat dunia ni tuan-tuan. Ya, sebab kita ni kita orang beragama, berakidah tuan-tuan. Ya, dan kita kena lihatlah pandangan-pandangan yang telah ditetapkan tuan-tuan. Okey, dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati, hari ini kita sambung muka surat kita 89 dalam fiqh manhaji, ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan kita masih lagi dalam berkaitan topik mukaddimah perkahwinan, dan tajuk hari ini berkaitan dengan 2.2.2, hukum melihat perempuan yang bukan mahram tuan-tuan. Okey, macam mana agaknya hukum melihat perempuan yang bukan mahram? Tuan-tuan di hadapan saya ni biasa tak tengok perempuan? Ya, tak biasa, bagus tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. Tuan-tuan di hadapan saya memang insya-Allah baik-baik. Esai nakal tuan-tuan. Ya, rajin tengok perempuan tuan-tuan. Ya. Okey. Alhamdulillah. Teruskan istiqamah ya kan, insya-Allah. Okey. Jadi dalam hukum melihat perempuan yang bukan mahram, al-ajnabiyah. Ya, yang bukan mahram ni, yang basic kita faham, perempuan yang boleh kita kahwin tuan-tuan. Tak kira lah dia tu bini orang ke, mak orang ke, nenek orang ke, selagi mana dia boleh kita kahwin, maka itulah perempuan yang bukan mahram tuan-tuan. Okey, yang kita boleh kahwin tetapi tak boleh kahwin sementara, iaitu kita punya yang rapat lah, macam contoh ipar kita tuan-tuan. Ya, ipar kita tak boleh kahwin ketika ipar tu masih lagi dalam perkahwinan dengan ahli keluarga kita tuan-tuan. Ya, tapi bila dah tak ada dengan ahli keluarga kita tu, maka kita boleh berkahwin dengan ipar tersebut, seperti adik angkat dengan kakak angkat, adik angkat dengan abang angkat, bukan adik angkat, adik dengan akak ipar. Dia boleh kahwin nanti. Tuan-tuan, betul tak? Kalau kakak ipar tu dah bercerai dengan abang dia, maka adik tu boleh kahwin dengan akak ipar dia tuan-tuan. Okey? Ni kena ingat. Seorang lelaki balik berakal bukan dipaksa, walaupun tua atau yang lemah syahwat. Begitu juga lelaki yang hampir balik. Haram melihat mana-mana anggota tubuh badan perempuan dewasa yang bukan mahram. Haram tengok tuan-tuan. Okey?
Ya, haram tengok ni tuan-tuan, termasuklah dokek. Ni tuan-tuan, ya. Ya. Jadi ada orang tanya, ustaz, macam mana tu? Kalau kita ni suka tengok cerita drama, lebih-lebih lagi suka tengok cerita Tamil macam saya. Tu pandai-pandai lah istighfar tuan-tuan. Ya, saya malah nak urai apa-apa, tapi pandai-pandai lah kan. Basicnya memang kena jagalah mata-mata kita ni, tuan-tuan. Woi, kan? Sebab tu orang kata bertentang suara bawa ke akal, bertentang mata bawa ke hati. Tu yang masalah tu. Okey? So kalau pandai-pandai lah dalam keadaan demikian. So hukum dia haram. Tengok lagi huraian dia. Perempuan dewasa ialah seorang yang telah sampai peringkat yang memberahikan lelaki walaupun perempuan itu masih belum baligh. Perempuan yang dikatakan sebagai perempuan dewasa, seorang yang telah sampai peringkat yang memberahikan lelaki walaupun perempuan itu masih belum baligh. So perempuan tu dia bukan dikategorikan dewasa tu dah balik baru dia kategori dewasa. Kalau dia sekolah rendah, kita tengok dia tak balik lagi. Tapi tengok keadaan body budak tu kan, cara budak tu tuan-tuan, maka itu pun boleh dikategorikan dalam keadaan yang boleh memberahikan walaupun dia tidak balik tuan-tuan. Okey. Khususnya pada kita ni lah yang lelaki, pada atuk-atuk, pada ayah-ayah, tengoklah anak-anak dan cucu-cucu masing-masing. Kalau tengok dia ni dah tahap, sebab tu kita kena ajar dia adab, kena ajar dia berakhlak tuan-tuan. Minta maaf lah, bukan hanya sekadar kes guru sekolah menengah saja buat hubungan dengan pelajar. Ada juga guru sekolah rendah buat hubungan dengan pelajar tuan-tuan. Okey. So kadang-kadang tengoklah keadaan anak kita, anak perempuan kita, cucu kita tuan-tuan, macam mana keadaan dia. Kalau dia walaupun dia belum balik, tapi suasana dia tu, dia punya keadaan body dia, cara cakap dia tuan-tuan semua tu, walaupun dia belum balik, tapi dia punya kematangan tu seperti dewasa, maka jagalah. Dan ada kot data ataupun orang kata dia punya kiraan-kiraan tertentu. Hari ini ramai budak yang dia punya pemikiran dia dahsyat tuan-tuan. Kerana apa? Sebab dia punya dunia dengan media sosial tuan-tuan. Hari ini kita tengok anak-anak kita pun tuan-tuan, tengok cerita pun cerita yang orang buat jiwang-jiwang tuan-tuan. Sekarang ni dinasihatkan jangan sweet-sweet sangatlah dengan isteri, dekat media sosial kan. Berio lah kan, abang sayang kat Sarawak saja, tiba-tiba dah nikah kat Thailand kan. Dah viral lah kan, macam-macam lah isu tuan-tuan. So berhati-hati. Sebab tu lah sweet-sweet di antara suami dan isteri itu tidak perlulah dipaparkan ataupun ditayangkan kepada masyarakat tuan-tuan. Cukuplah di antara suami dan isteri tuan-tuan. Bukan apa? Takut kecewa di kemudian hari tuan-tuan. Elok-elok orang dah dengar, dah motivasi dia. Baik motivasi dia. Tiba-tiba dah berangin dah semua orang tuan-tuan. Dah keluarlah viral yang macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Manusia ni bila time baik dia tu kan, banyak baik dia tu. Tapi sedikit buat benda silap, hilang benda baik tu tuan-tuan. Yang silap dia tu sekali je, tapi dia punya apa orang kata virus merebaknya yang silap tu habis seluruh ya tuan-tuan. Terus kono HIV yang tak tahan tu. Seronok kena berhati-hati tuan-tuan. Okey. So dalam keadaan demikian, perempuan dewasa adalah perempuan yang kita lihat dalam keadaan yang boleh mendatangkan berahi kepada lelaki walaupun dia belum balik. Hukum haram itu berlaku walaupun hanya melihat muka dan tapak tangannya
Dan walaupun tanpa wujudnya fitnah menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Okey. Di sinilah yang kita kena faham, tuan-tuan. Okey. Muka dengan tapak tangan boleh tengok, tuan-tuan. Tapi bila tengok muka dia, bila tengok tapak tangan dia, memang betul sampai memberahikan juga, tuan-tuan. Itu yang dia kena tutup semua, tuan-tuan. Hanya buka mata sahaja. Tengok mata pun memberahikan, tuan-tuan. Tak tahu nak cakap apa lah. Ya, memang dunia masyarakat kita dah jadi poning kepala lah jadi, tuan-tuan. So, siapa kalau rasa diri tu memang lawa kan? Dah rasa memang dia punya pipi dia tu gebu, tangan dia tu dopok-dopok, tuan-tuan. Ya, dia memang dah kata dia lawa betul, tuan-tuan. Khususnya pada mereka yang mengaku dia lawa. Ya, pada mereka yang mengaku dia lawa, dia tak boleh seksi, tuan-tuan. Ya, sepatutnya hukum ni dah tahu dia rasa dia lawa, tuan-tuan. Ya, dia tak boleh seksi. Tapi itulah tu kan. Bila dia rasa dia mengaku dia lawa, lagi dia bertambah seksi, tuan-tuan. Tapi dia tak tahu orang tengok muka dia tu dengan tiang lebih kurang sama tu. Kan? Minta maaf lah, tuan-tuan, kan? Ya, memanglah kan kita tengok macam seksi je kan. Pakaian ketat memanglah nampak seksi, tuan-tuan. Cuba kalau tak pakai pakaian ketat tu, lurus daripada atas sampai bawah, tuan-tuan. Tak ada shape langsung pun. Yang ni yang kita kena berjaga-jaga, berhati-hati, tuan-tuan. Okey? So nak beritahu dalam fiqh pun kalau tengok muka pun memberahikan, tapak tangan ni pun memberahikan juga, kenalah menutup, tuan-tuan. Okey? Perempuan juga haram melihat lelaki yang bukan mahram tanpa sebarang keperluan. Ya, dia pun nenek tengok lelaki, tuan-tuan. Ya, beriuk tanpa keperluan. Kan dia pun nenek tengok, tak boleh, tuan-tuan. Ya. So makanya demikian bukan sekadar hukum lelaki pandang perempuan saja, sama juga hukum dengan perempuan pandang lelaki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Kullil mu'minina yaruddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Allah Ta'ala perintah pada baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu pada lelaki menyekat pandangan mereka. Kalau kita ikut tafsir ni, semua kata Allah perintah supaya Nabi Muhammad SAW beritahu pada lelaki, sekarang Nabi dah tak ada, so kita boleh pandang. Tu lagi kurang ajar. Ni kalau main tafsir sendirilah ni, ya, bahaya, tuan-tuan. Maka hukum ni Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Siapa yang beritahu sampaikanlah, supaya lelaki jangan pandang perempuan, sekatlah pandangan mereka, tuan-tuan. Okey? Dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Jelas daripada surah An-Nur ayat 30 hingga 31 memperjelaskan kepada kita lelaki kena jaga pandangannya kepada perempuan dan perempuan kena menjaga pandangannya kepada lelaki, tuan-tuan. Okey? So basicnya kita fahamlah. Ya, boleh hanya tengok muka ataupun tangan sahaja, tuan-tuan. Okey? Jadi kenalah jaga batas-batas pandangan ni. Ya,
kena jaga. Kalau tak jaga, habislah. Tuan-tuan. Okey? So kena berhati-hati, kena tengok betul-betul. Okey? Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kuntu inda Maimunah radhiyallahu anha inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id aqbala Ummu Maktum radhiyallahu anhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu faqultu ya Rasulullah alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa amyawani antuma alastuma tubsirani. Yang bermaksud daripada Salamah radhiyallahu anha, katanya aku bersama-sama Maimunah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Ummu Maktum radhiyallahu anha datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu berdua hendaklah berhijab daripadanya. Aku berkata, wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta? Tengok, Maktum ni pun buta. Jadi isteri Nabi kata, bukankah dia tu buta? Tidak dapat melihat dan tidak dapat mengenal kami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu juga buta? Itu Nabi beritahu balik tu. Kan? Dia memang buta. Kan? Tapi kau tu buta ke tak? Nabi beritahu balik tuan-tuan. Okay? Kau buta ke tak? Kau tak buta kan? Bukankah kamu boleh melihatnya? Di situlah sebagai hadis Nabi SAW yang Nabi beri tegahan, teguran tuan-tuan. Ya? Okay? So kena ingat, walaupun ada orang buta lalu depan rumah, ada apa tu semua orang buta itu, kan? Orang tak nampak. Macam kita lah, minta maaf lah kan, pasal cik-cik, tak payah cik-cik dah, pasal cik kita sendiri tuan-tuan kan. Keluar rumah kan, rumah kita macam rumah saya ke apa tuan-tuan kan. Tiba kan haji yang ada rumah saya, dia nampak, lah ustaz pakai boxer. Kan? Tahu boxer kan? Kan, soal pendek kan? Walaupun kita kata tak nampak dah orang kat luar dah sebab tembok dah tinggi dia kan. Tak nampak dah orang, tak ada makna tuan-tuan. Ya, yang tu yang pertama yang kita rasa orang tak nampak dah kan. Macam biasalah cik-cik kan pergi sidai baju orang tak nampak dah jauh, dia pun dah tua dah. Kalau orang nak pandang. Ingat walaupun dah tua tuan-tuan, ya belum tentu lagi okey. Ya, hari ni ada je orang yang berumur dengan orang berumur. Macam ada seorang tu minggu lepas, saya pergi jogging, lepas tu brother tu kata, ustaz, itu abang tu dia baik macam, baik pasal apa lah Haji? Dia tu untung, apalah orang panggil untung, dia orang panggil dia untung 3 tuan-tuan. Untung 3. Puih lah saya fikir, apa benda ya untung 3? Rupanya dia kahwin dengan bini pertama dah ada pencen. Dapat dia dapat pencen duit bini pertama tu. Lepas tu dia kahwin yang kedua pula, kahwin dengan perempuan yang ada pencen juga. Lepas tu meninggal lagi bini kedua tu. So dia dapat duit pencen 2 orang tuan-tuan. Dia dapat duit pencen 2 orang tu. Yang sekarang dengan bini ketiga ni pun, bini dia ada pencen, dia pun tengah tunggu untuk pencen yang ketiga. Ada tak tahan tu. Kan? Masya Allah. Saya nak beritahu perumpamaan ni ramai tuan-tuan. Ya? Janganlah rasa alah dia dah tua dah, dah tunggu masa nak mati. Jangan fikir tak ada orang nak pandang. Rupanya ada istilah ganja pencen, untung 2, untung 3. So tuan-tuan yang baru untung 1, redha yalah tuan-tuan. Ya, ataupun tak ada untung langsung, tu pandai-pandai dah sendiri tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Saya baru tahu tu istilah tu untung 2, untung 3 tuan-tuan. Ya, untung 2 tadi maksudnya yang bini pertama dah meninggal, yang bini kedua dah meninggal, dua-dua pencen dia dapat. Dia yang tunggu yang ketiga. Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Tak tahulah kan berapa dia dapat, tak tahulah tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Tapi itu joki masing-masing lah ya. Ya, itu namanya joki yang tanpa diduga ya. Wallahu a'lam. Okey. So, nak tahu walaupun buta sekalipun, jangan kita rasa kan kita boleh buat tak tahu kan. Ya. Kalau duduk rumah setinggan ke, duduk rumah flat ke apa tuan-tuan,
Tak apa dah kan. Orang jiran kita kiri kanan dua-dua buta kan. Ya, tak tahu. Contohnya ada atuk-atuk cik-cik yang jenis mata makin lama dah tak nampak ada kan. Tak apa dah, atuk sebelah tu dia buta, tiba dia nampak gitu, dah terus celik muka mata tu. Ya, benda ni lah yang paling kita basic kita faham. Macam kes Cino buta orang panggil dulu kan. Ya, maknanya kes orang Cino buta ni orang kita kisah di Indonesia dengar. Ya, maknanya lelaki ni ceraikan bini dia talak 3. Jadi dia nak kahwin balik dengan bini dia. Dia suruhlah Cina ni dia buta, tuan-tuan. Kahwin dengan bini dia supaya kahwin, lepas tu ceraikan, lepas tu dia kahwinlah balik dengan bini dia balik, tuan-tuan. Nak jadi cerita Cina tu pula celiklah mata dia, langsung tak jadi cerai. Kan gila dapat bini macam ni, takkan dia nak cerai kan? Tuan-tuan. So menyosak tak sudah, tuan-tuan. Okey. So maknanya nak beritahu, walaupun kita tahu kita ke buta ke orang tu buta ke, tuan-tuan, tak ada kena-kena, tetap juga dia punya hukumnya sama, tuan-tuan. Oleh itu, jika melihat pun diharamkan, apatah lagi menyentuh, kerana sentuhan lebih mendatangkan kelazatan serta membangkitkan syahwat. Okey. So, maknanya melihat tak boleh, sentuh apatah lagi. Adapun melihat kepada kanak-kanak perempuan yang tidak mendatangkan syahwat atau kanak-kanak lelaki yang belum balik, tidaklah haram melainkan kemaluan kedua-duanya. Hal ini adalah kerana melihat kanak-kanak tersebut tidak menaikkan syahwat. Yang ni, tengok alhamdulillah hukum fiqah lepas clear. Kalau tidak, tuan-tuan, akak-akak yang jadi pengasuh tu muntah. Kan? Okey? Nak jadi pengasuh tu kan, dia kan dia jaga anak orang. So dengan budak dia tak ada masalah lah, tuan-tuan. Ya, tapi jangan ngado pula. Ya, dicerita sampai budak tu dah dewasa. Alah kau ni dan dulu kau dan cebok kan. Tak payahlah. Dia dah dewasa, dah kahwin, dah anak dah, tuan-tuan. Kan? Malu dibuatnya, tuan-tuan kan. Okey. So tak payahlah benda cerita macam tu, tak payahlah nak diceritakan, tuan-tuan. Okey. Tapi yang ni membenarkan atas dasar apa? Itulah situasi yang kita nampak hari ini dalam keadaan yang kita hidup yang memang kena hantar kepada pengasuh, tuan-tuan. Tak boleh nak dielak ada keadaan hari ini, tuan-tuan. Okey? Semua orang dah pergi hantar kepada pengasuh, tuan-tuan. Tetapi sekiranya timbul syahwat, maka hukum dia jadi haram. Ada tak kes berlaku? Ada kan? Ya. Berlaku di antara lelaki yang duduk rumah tempat yang dia duduk pengasuh tu, ada kes juga kan. Ya, sampai ada juga kes abang rumah pengasuh buat sesuatu yang tidak elok kepada adik yang dekat rumah pengasuh. Benda ni pun ada kes, tuan-tuan. Ya, yang minggu lepas terkini kes budak darjah 2 kan. Ya, kena rogol, tuan-tuan kan. Wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Benda-benda macam ni lah yang kita risau kan. Ya, makin banyak dengan keadaan media sosial ni kan, macam-macam boleh timbul, tuan-tuan. Ya, macam budak sekolah baru darjah 6 ke apa yang e-hailing tu kan. Ya, yang tikam tu, tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Kadang-kadang benda-benda macam ni pengaruh media sosial pun bahayalah juga, tuan-tuan. Okey. So kita tak salah mereka menggunakan media sosial, tetapi kita kena tapis, tuan-tuan. Ya, tapislah mereka tu, insya-Allah. Kemudian 2.2.3. Hukum melihat mahram. Seorang lelaki harus melihat mahramnya, melainkan anggota yang terdapat di antara pusat dan lutut. Ya, di antara pusat dan lutut. Maknanya daripada pusat tu sampai ke lutut. Bukan pusat dan lutut saja. Ya. Hukum perempuan melihat mahramnya juga adalah serupa. Okey? Maksudnya di sini kita aurat kita dalam mak, ayah, adik-beradik. Okey, auratnya daripada pusat sampai ke lutut. Tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Ya.
Tapi adab kita janganlah melampau macam tu pula. Kan? Kenalah jaga adabnya tu. Macam perempuan dah balik ke apa kan. Tak ada kan. Bangsa kita tak ada jenis yang macam tu lah tuan-tuan. Ya? Biar-biar pun dia akan tutup daripada atas sampai ke bawah tuan-tuan. Tak ada lah pula situasi yang dalam satu rumah tu semuanya memang dia tutup pusat sampai lutut, dia duduk satu rumah tu. Memang tak ada masalah pun. Boleh pun tuan-tuan. Ya? Tapi kita ni ada adabnya. Jagalah akhlaknya dengan baik tuan-tuan. Ya? Kecuali lah kan situasi-situasi kampung-kampung orang asli yang duduk kat pedalaman tu tuan-tuan. Ya? Kalau tuan-tuan pernah masuk kampung asli yang duduk yang di pedalaman ni tuan-tuan, dia punya gaya pemakaian dia tu gitulah tuan-tuan. Ya? Saya pernah dulu kat Terengganu tu lah. Yang saya punya grup pergilah nak pergi mandi air terjun, lalulah ikut jalan hutan tu, tiba tengok ini lain macam patah balik tuan-tuan. Ya, dia punya perkampungan dia tu dekat dalam, dia ikut suasana dia tuan-tuan. Ya, rupanya masih ada lagi. Ya, tapi dekat bandar-bandar dekat Negeri Sembilan ni tak ada tuan-tuan, sebab kita ni kampung asli di Negeri Sembilan ni banyak yang duduk dekat-dekat dengan tepi jalan. Maknanya dekat dengan bandar tuan-tuan. Okey, dia tak ada apa-apa isu, tapi dekat negeri-negeri yang tertentu tu ada kawasan-kawasan ni tuan-tuan. Okey. Kalau ada siapa yang biasa masuk kampung asli tu, dia tahulah situasi tu. Tapi nak bagi tahu, hukum dalam keluarga boleh. Ya, sebab aurat dia daripada pusat hingga lutut. Tapi dari segi adab kita ni, kita tak ada lah dibiasakan macam tu tuan-tuan. Okey. Hukum perempuan melihat mahramnya juga adalah serupa. Okey, masa 2.2.4. Masa boleh melihat perempuan yang bukan mahram. Adakah ada masa-masanya boleh tengok yang perempuan bukan mahram ni? Ya. Basic pertama, haram melihat dan menyentuh perempuan yang bukan mahram apabila tidak ada sebarang keperluan kepada perbuatan tersebut. Apabila terdapat keperluan, ia dibenarkan. Keperluan yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Okey. Yang dibenarkan melihat bukan mahram untuk tujuan rawatan perubatan. Okey. Yang ni dibenarkan. Ya. Doktor-doktor kan. Ya, tapi saya tanya kawan saya yang doktor, dia kata ustaz macam mana pun dia belajar juga ada adabnya tuan-tuan. Walaupun dibenarkan, dia belajar juga ada adabnya tuan-tuan. Ya, okey. Sebab tu doktor-doktor dia tak ada pun. Doktor yang betul tuan-tuan tak ada, dia pandang macam tuan, tak ada tuan-tuan. Dia habis benda catik dah, okey. Okey, macam tu lah tuan-tuan. Okey, dia yang paling penting ni dia punya farmasi ubat apa yang sesuai untuk dia. Okey, tujuan rawatan perubatan. Contoh minta maaf lah kan, perempuan kan, dia selalu bersalin. Okey, kalau dia boleh dapat dealkan dengan doktor yang perempuan, selesai. Targetnya dapat doktor perempuan, tiba beranak lah awal, tiba doktor lelaki. Janganlah mengamuk pula. Tak ada, cari doktor perempuan. Tuan-tuan, yang tu dia kena ada rutin. Tapi kita sekarang ni dah tak ada masalah. Kan? Hospital kerajaan ke, swasta ke, pilihan pada diri sendiri tuan-tuan. Ya? Dapat doktor perempuan Islam, lagi elok, lebih molek tuan-tuan. Sambil bersalin tu kan, keluar kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kan, dia azan tuan-tuan. Ya, dengan kalimah Allahu Akbar, membesarkan Allah. Ya, tapi kalau tiba-tiba dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, kita pun tak tahu nak beranak ke tak beranak. Kan? Tengah sambut hari tu, takbir raya yang dikeluarkan kan. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Okey, benda ni tak dinafikan lah tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ada juga atuk yang tersyasyul. Ya, atuk dah gairah dapat cucu. Cucu yang pertama ke 18 ke 34 ya kan. Gairah dia. Tiba dia azan kan. Ya tuan-tuan.
Ya, tiba azan tu dah bunyi takbir kayu. Lain tuan-tuan, ya. Ada juga atuk tu dia azan, dia muazzin dekat masjid. Ya, dia azan ni macam mana suara dia kuat dekat mic contoh kat budak tu. Tu yang budak tu pokak tu kan. Ya, saya pernah tengok tuan-tuan, kan dia kata azan ni cukuplah dengan kalimah tu. Adalah dia punya tabaqat dia ke, dia punya taranum dia sikit tuan-tuan, tapi janganlah kuat sangat. Kan kesian telinga budak tu tuan-tuan. Okey? Ya, ingat tak tuan-tuan masa kocik-kocik ke tahun 90-an, orang kata apa? Kalau dapat nak laki azan. Kalau dapat nak perempuan qomat. Kan? Dulu tak silap saya lah, saya dulu masa kocik pun orang kata tua je kat itu. Kalau dapat nak laki azan kan, dapat nak perempuan qomat. La ilaha apalah ada beza kan? Saya masa tu saya query dengan mak saya. Aduh macam tu, tak ada dah. Dua-dua kena sebut. Kan? Cuma dalam hukum dah tak ada orang lelaki, perempuan kena azan. Tuan-tuan, ya, dah tak ada lelaki. Tapi yang ngada pula, bila sampai kat masjid awal, yang datang awal tu perempuan, lelaki tak sampai lagi. Perempuan tu pergi azan. Itu kurang ajar nama itu. Ya, ni dah tak ada lelaki langsung kat dunia ni. Perempuan lah kena tuan-tuan. Ini dia datang awal, siapa azan ni tak ada bila dah tiba dia azan dia kan. Tu orang tiba-tiba dengar dia macam apa lah, bunyi sengau dia semacam ni. Allahu Akbar. Rupa ni acik tu azan. Tak kena dia tuan-tuan. Okey. Tapi masa saya kocik orang kata anak lelaki azan, anak perempuan dia qomat. Sebenarnya tak maknanya dua-dua dibuat. Telinga kanan azan, telinga kiri qomat tuan-tuan. Okey. Dapat disegerakan seawal mungkin. Tapi kalau nak buat banyak kali, ada orang tanya, ustaz boleh tak buat banyak kali? Tak ada masalah dah. Kan? Mula-mula bapak dia dah azan dengan qomat dia. Lepas tu atuk dia nak azan dengan qomat lagi. Buatlah. Tak ada masalah tuan-tuan. Macam tahnik, boleh tak tahnik banyak kali? Boleh ya, tuan-tuan. Ya, nak bagi tahnik banyak kali. Siapa yang kita nak buat? Boleh ya. Tak ada masalah. Kalau rasa atuk dia ni baik, atuk dia nak tahnikkan, boleh, tak ada masalah. Atuk dia tahnik tu. Tapi kau ingatlah juga, atuk dia ni baik, cuma dia isap gudang garam je. Kan? Sebelum tahnik tu, berhenti, jangan sokok gudang garam tuan-tuan. Itu yang budak tu, ya Allah, aku ingat kurma aja manis, gudang garam pun manis. Kan? Itu yang bila sekolah kau dah tu, pak sebatang baru dia minau. Alat cucu Den minta rokok dengan Den ni. Masa tahnik tu dah bagi gudang garam awal lah tuan-tuan. Ya? So bodoh-bodoh ni lah tuan-tuan. Sebab tu dia ada istilah adab kan. Dia ada istilah akhlak tuan-tuan. Ya? Kalau ada jaga tu insya-Allah tuan-tuan. Okey. So untuk tujuan rawatan perubatan ia diharuskan kerana pengharamannya akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan Islam ialah agama yang mudah dan meninggalkan perkara yang menyulitkan tuan-tuan. So, bila kita dalam rawatan, kita tahu orang yang datang tu adalah bukan mahram dengan kita. Pandai-pandailah kita jaga. Ya? Yang perempuan pula, tiba dia kata, doktor saya sakit dada kan. Sekarang punya yang bunda yang dengar tu, tak payah buka baju pun, doktor buka lah baju. Tengok dah, tak boleh dah. Ni yang kena jaga dia punya batas-batas tu. Jangan dibiarkan pula. Kan? Sekarang zaman dah ada kemodenan. Kalau kita tanya kepada doktor-doktor pakar pun dia kata, kalau operate pun bukan buka semua. Dekat tempat tu ialah dia buka tuan-tuan. Ya, dia punya orang kata kemahiran mereka yang hebat tuan-tuan. Ya, so kena jaga keadaan ni tuan-tuan. Okey. Kalau macam beranak pun walaupun doktor lelaki pun dia jagalah apa benda yang batas-batas tu. Majoriti yang pandai tu yang nurse-nurse tu lah yang tu kan, yang menyalinkan lah, yang mengeluarkan lah. Ya. Sedangkan Islam ialah agama yang mudah, maknanya kena jaga. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang maksud dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama tuan-tuan. Ya, benda-benda macam ni tuan-tuan. Untuk tujuan rawatan hanya tempat yang diperlukan sahaja boleh dilihat. Tempat tu saja yang boleh dilihat tuan-tuan. Ya. Setakat hari ini insya-Allah lah. Ya, kita tak adalah kes yang melampau ya. Para doktor kita buat sesuatu yang luar daripada jangkaan tuan-tuan. Mereka semua pandai jaga batas-batas.
Dan ramai juga para doktor kita pun orang yang beriman, kan, yang hebat tuan-tuan. Jadi ada yang tahfiznya orang, kan, ustaz ke, ada tuan-tuan. Ya, dia belajar Al-Azhar ke apa semua tuan-tuan, dia jadi doktor tuan-tuan. Itu kelebihan pada mereka tuan-tuan, insya-Allah. Semuanya keadaan yang terbaik, ya. Zaman dulu mungkinlah tahun 80-an tak banyak pilihan. Zaman apa? Dukun. Yang dukun ini yang lagi pakai nama tu. Ya, kalau dukun itu masalah nama tuan-tuan. Ya, yang dulu ada kat Negeri Sembilan kan. Negeri Sembilan tak salah saya yang kita tangkap yang kat nilai tu. Yang bomoh tu dia punya cara perubatan tu kan. Ya ilah ilallah. Ya, siap minta duit lah, siap declare lah kan, macam-macam. Yang tak tahan tu, nak sihat ni boleh tidur dengan saya. Itu lagi kurang ajar tu. Ya, itu melampau ya, tu ya tuan-tuan ya. Sebab tu kita ada undang-undang ya dalam bab perubatan tradisional ni. Ya, supaya ada pemantauan keadaan-keadaan yang demikian tuan-tuan. Okey. So, dari segi perubatan boleh, tapi kena jaga batas-batasnya lah. Okey. Untuk tujuan rawatan, hanya tempat yang diperlukan saja boleh dilihat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. An Jabir radhiyallahu anhu an Salamah radhiyallahu anha ista'azanat Rasulullah SAW fil hijamah fa'amara Nabi SAW Aba Taibata an yahjumaha. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu, Salamah radhiyallahu anha meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk berbekam. Lalu Nabi SAW menyuruh Abu Taibah melakukannya. Ya, maknanya di sini daripada hadis Nabi SAW boleh dalam bab rawatan dengan orang yang bukan mahramnya tuan-tuan. Okey. Macam zaman sekarang ni kita dah pembekam perempuan. Maknanya perempuan nak bekam, perempuan pun ada yang boleh buat bekam. Sekarang ni dah ada pilihan. Hanya ngado pula. Kan macam lelaki kan ngado. Loti lah nak ngurut kan. Dan sekali pergi kat spa. Spa yang Vietnam tuan-tuan. Tuan-tuan tu tak kat sana ni ada Vietnam, Filipin. Ajah tu tak kat mana? Tak tahu kan? Bagus. Jangan tahu. Saya beritahu dekat haji ni tu. Kan? Sekarang pandailah tu. Dia nak pergi spa yang Vietnam, Filipin ni tuan-tuan. Ya, lepas itu kita kena tangkap. Lepas itu dia kata, tak apa dia tak kena tangkap, kita seorang kena tangkap. Tak pasal-pasal lah tuan-tuan. Ya, kita pergi ngurut yang lelaki, boleh jumpa yang tukang urut lelaki tuan-tuan. So tak ada lah, tak payahlah nak ngada-ngada. Pergi dekat yang perempuan tuan-tuan. Okey. Justru seorang lelaki boleh merawat perempuan apabila keadaan amat memerlukannya. Ya. Dan ketika itu juga tidak terdapat perempuan lain yang akan mengubatinya. Tak ada juga perempuan ketika itu. Tapi sekarang dari segi kita nampak, dari segi kedoktoran, pakar semua dah ada. Maknanya nurse pun dah ramai juga yang mahir tuan-tuan. Perempuan juga boleh merawat lelaki apabila tiada lelaki lain yang boleh mengubatinya, sedangkan keadaan amat memerlukan. Okey. Sekarang ni kadang-kadang contoh kita pergi klinik. Kita pergi klinik, doktor tu kita memang tahu doktor tu perempuan. Kita jagalah batas dia. Tu je lah tuan-tuan. Ya, doktor perempuan tu pun tahu dia tak ada nak ngada dia kan. Ya, nak gedi-gedi kecuali kalau kita ngada-ngadi, alah doktor, lawalah doktor ini, tak payahlah tuan-tuan. Ya, tak payahlah tuan-tuan. Okey? So janganlah. Ya, kadang-kadang kita pun tahu, kadang-kadang ada klinik-klinik yang murah kan. Kalau pergi ke klinik ni, ya Allah, harga dia bawah sikit daripada Yahudi kan. Contohlah demikian. Kita ni tak berkemampuan kan. Okay, tapi tahun depan dah ada apa nama yang kerajaan bagi bantuan tu. So maknanya orang yang berpendapatan rendah dia boleh pergi ke klinik-klinik yang swasta yang telah ditetapkan untuk dapat rawatan. Saya percuma juga lah kot dia proses-proses dia tertentu lah. Okay. So dalam keadaan demikian, dia punya jumpa tu, tengok doktor tu pun dia tahu dia punya kepakaran dia dan dia jaga batas.
Walaupun begitu, lelaki tidak boleh merawat seorang perempuan tanpa kehadiran mahram. Ini paling penting. Suaminya atau perempuan lain yang boleh dipercayai. Ya. So, kalau kita jumpa individu tu, tak salah suami isteri masuk sekali, tuan-tuan. Termasuklah kalau kita anak perempuan kita bapa kan, ya, kita anak perempuan kita cek, dibenarkan masuk tengok sekali, tak ada masalah, tuan-tuan. Okey. Kalau tapi dalam masa yang sama tak perlu risaulah, mahramnya ada juga kalau dalam operation. Nurse. Kalau perempuan tu, ada perempuan nurse yang ada bersama, tuan-tuan. Okey. Apabila terdapat doktor Islam, rawatan tidak boleh dilakukan oleh doktor lain. Ini dia punya fokusnya, tuan-tuan. Ada doktor Islam, ambillah doktor Islam, tuan-tuan. So, tuan-tuan yang dirahmati, kita dah ada pilihan. Pertamanya, pilihan cari yang sama jantina dengan kita. Yang keduanya adalah doktor Islam. Hari ini doktor Islam bersepah, banyak, tuan-tuan. Okay, insya-Allah mereka ada yang hebat-hebat, tuan-tuan. Cuma dalam perubatan tradisional, saya sebut tradisional lah, sebab bila sebut perubatan Islam, insya-Allah dia jagalah batas-batasnya, ya. Tapi kalau dia tak jaga batasnya juga, maka kita boleh buat pendakwaan kepada pihak-pihak tertentu. Tradisional ni mana bomoh ke apa semua ni, tuan-tuan. Pertama, tengok dari segi faktor akidah. Boleh timbul syirik lah. Kalau boleh timbul syirik, jangan pergi kepada mereka berkenaan. Kemudian yang keduanya, cara perubatannya, tuan-tuan. Ya, tiba perubatannya menyentuh-nyentuh ke apa, tu kena kawal juga, tuan-tuan. Ya, ataupun dia punya perubatan dia ambil pakai kayu belati tu mempukul-pukul badan. Tu kena semak juga. Ya. Elok-elok datang, tenang badan bila balik dah berbirat-birat, ya, tuan-tuan. Ya, dia kata kat sini ada jin, kat sini ada jin, tuan-tuan. Lagi parah nama, tuan-tuan. Ya, benda-benda yang demikianlah kena berhati-hati dan berjaga-jaga, tuan-tuan. Ya. So, perkara dalam perubatan ini basic. Yang kita nak katakan tadi balik, tuan-tuan, dibenarkan, tetapi ada batas-batasnya. Dan usahalah dengan doktor yang sama jantina. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, doktor itu adalah doktor Islam, tuan-tuan. Okey? Jelas Clear ini perkara yang dibenarkan untuk melihat dengan bukan mahram. 2.2.4.2 yang second last, insya-Allah. Ketika proses jual beli, melihat perempuan ketika proses jual beli dibolehkan apabila ada keperluan untuk mengenali perempuan tersebut yang tidak akan dikenali tanpa melihatnya. Khususnya agreement, kan? Perempuan tu memang jenis pakai niqab. Tapi pegawai bank tu kata, "Puan, boleh tak saya tengok muka puan?" Boleh. Tak ada masalah untuk tengok IC dengan muka tu sama, tuan-tuan. Cuma ni pengalaman yang saya pernah pergi ke Australia. Saya respect sampai sekarang, saya akan ingat. Kalau saya ceramah pun kadang-kadang pun saya akan beritahu juga, tuan-tuan. Saya pergi Australia, masa flight saya tu, biasalah flight kita daripada Malaysia sampai ke Australia. Sampai dekat immigration, depan saya ada perempuan yang pakai niqab. Dan belakang saya pun ada perempuan pakai niqab. Maknanya bukanlah depan betul, dua silang. Respect saya dekat immigration sana. Apa dia? Yang immigration tempat yang perempuan tu pergi, yang jaga adalah lelaki. Saya ingat kan, lelaki tu panggil immigration perempuan. Seolah ingat, saya ingatkan taman kita Islamofobia lah, teroris. Saya ingatkan dia panggil perempuan tu, saya kata rumah saya, apa pasal dia panggil orang tu? Kan? Ingatkan kono macam kono tarik di bilik ke? Tak, tuan-tuan. Rupanya lelaki itu dia bagi pasport. Ni, yang saya faham lah, dia tak adalah jerit, tuan-tuan. Saya faham. Dia suruh perempuan ni tengok perempuan yang pakai niqab ni. Sama tak pasport dengan. Dia tak tengok pun, tuan-tuan. Dia tekan katil dia. Tengok. Orang budak immigration perempuan dia tengok. Okey.
Pertama saya tengok depan saya, lepas tu yang kemudian saya kata rumah saya, yang kita tengok yang kedua, sama juga. Respect saya. Mat Saleh tu, tuan-tuan, dia panggil, dia tahu perempuan, dia punya muka tak nak tunjuk kan, dia pakai password, kita tengok. Tak adalah dia perempuan tu pakai scan muka tu. Dia pakai yang cap jari lah. Kan sekarang ni ada scan muka tu. Hebat tuan. Kok saya, macam ni lah. Saya tak suka cerita orang lain. Kita diri sendiri lah. Macam ni lah. Lawa tak perempuan ni. Ada tak tahan tu? Kan? Tapi saya memang sampai sekarang saya teringat. Kalau berat rumah saya, yang ingat tak yang tu? Betul bang. Hebat lah. So kadang-kadang kita renung-renung dan fikir-fikir kan. Kadang orang lain dia boleh menjaga ada adab yang tertentu, tuan-tuan. So di sini yang nak beritahu, jual beli ni pun sama lah. Bolehlah dibenarkan, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya nak tahu orang yang kita sebut adalah sama, tuan-tuan. Okey? Dan yang terakhir, ketika menjadi saksi atau memberi kesaksian. Keadaan ini perlu kepada perbuatan melihat orang yang dituduh ataupun orang yang menuduh. Yang ini dalam proses di mahkamah, tuan-tuan. Perlulah melihat. Kan, yang Arif tanya, kau nak tak budak yang rompak? Ada kau nak? Betul aku tak rupa tu. Tahu. Macam mana rupa dia kan? Saya tak boleh tengok muka orang tu. Tak boleh lah kan? Ya, ini dalam penyaksian, dalam penghakiman dibenarkan. Okey? Jelas, tuan-tuan? Clear untuk perkongsian hari ini. Masa yang dibolehkan perempuan bukan mahram melihat satu perubatan, yang keduanya ketika proses jual beli, dan yang ketiganya kesaksian dan ketika perbicaraan, tuan-tuan, dan yang keempat nanti insya-Allah kita akan sambung lagi, tuan-tuan. Okey, sebelum akhir ada apa-apa pertanyaan? Ya, saya tuan. Alhamdulillah. Okey. Okey. Pertamanya, dia kalau situasi yang tak dapat dielakkan, maka ianya dibenarkan. Tetapi kena ada dia punya batasan dan jangan ambil kesempatan tertentu. Paling utamanya, yang paling bahaya, dia ambil gambar, lepas itu dia viralkan. Itu lagi kurang ajar. Maknanya benda tu tak boleh. Dia kena jaga tu. Itu yang pertama. Tu kalau memang tidak ada yang jantina yang sama. Tapi pada setakat hari ini kita dah ada pilihan. Ya. Dari segi bab siasatan pun, saya bertanya dengan sahabat saya yang bertugas pihak beruniform. Kalau kes yang berkenaan, dia suruhlah yang pegawai yang perempuan yang buat. Okey? Jadi benda-benda macam ni kan sekarang ni adalah sebagai satu pembuktian. Gambar semua kan. Disiplin penjagaan adab dalam bab-bab sebagai penyiasat ini perlu ada. Kalau dia melanggari, maka di situlah akan timbul hukum dia, dosa kat dia, haram ke apa semua, tuan-tuan, kerana keadaan tersebut. Kalau dalam keadaan yang siasatan tadi, bila melibatkan tadi memang dah tak ada orang, dia kata pasal buat, boleh, tetapi mesti dalam keadaan yang kena jaga adab yang pertama. Yang keduanya, memang kena jaga jangan sampai berlakunya kesempatan. Okey? So dari segi hukum syarak ni dibenarkan. Cuma sekarang pada saya, benda ni dah ada pilihan. Dah boleh dibuat. Okey? Samalah juga macam kita, penguatkuasa agama kita kan. Kalau ada kes-kes yang melibatkan tertentu, tuan-tuan, yang perempuan, kita suruh yang perempuan handle kan, tuan-tuan. Ya. Contoh kadang-kadang kita pecah bilik, tiba-tiba dua-dua dalam keadaan tidak berpakaian, tuan-tuan. Kan? Pinau juga kepala, tuan-tuan. Tapi bukti kena tunjuk. Kena ada bukti, tuan-tuan.
So benda-benda inilah yang mereka-mereka kena jaga disiplin, adab dalam kita bertugas atau melaksanakan tugasan masing-masing. Okey, jelas Clear Ada lain? Ya saya. Yang ni yang paling berdarah dengar ni. Ya. Yang ni makcik-makcik tengok ustaz macam mana. Pertama hukum dia dia tak ada halangan kerana dia dalam majlis ilmu. Dia yang paling bayar dia tonu. Buku kat bawah dia tak tengok apa buku dia tonu. Yang paling bayar lagi, ya Allah ustaznya. Bukan saya ustaz yang lain yang handsome yang jiwang tu kan. Ya, yang smart-smart kan. Jadi bondo-bondo itu berlaku. Okey, minta maaf saya kata. Berlaku kegairahan. Berlaku berahi. Maka apa hukum dia? Di situ pun hukum dia jadi haram, tuan-tuan. Sebab itulah ustaz-ustaz sekalipun bila bagi kuliah pun pastikan pakaian dia. Sebab tu dia majoriti pakai jubah, tuan-tuan. Ya. Kalau tiba pakai seluar fit, baju fit kan, tu lagi memudaratkan, tuan-tuan. Okey? Jelas Sama juga acik-acik. Haji-haji kan. Yang pengampai tu adalah perempuan. Kan? Kalau tengok juga kan, montang-montang lah, ya Allah, dai dia kan, dai apa, dai muslimah kan, yang dai perempuan kan, ya, lepas tu lah anak dara lain. So kena faham, kena jagalah dia punya keadaan, tuan-tuan. Okey, so basicnya jangan sampai memberahikan, tuan-tuan. Macam saya kadang-kadang saya kena pergi bagi ceramah, tuan-tuan, semua perempuan dia kan. Saya kata, ustaz boleh tak bagi ceramah semua perempuan dah tu, berapa lama? 3 jam, cari orang lain. Cari orang lain. Tapi kalau 45 minit, okey, saya pergi, tuan-tuan. Ya, tiba dia kata 3 jam, tak terayur dah, tuan-tuan. Yang tak tahan tu semua nak darah pula. Lagi berpinau. Sikit-sikit dapat miss call, sikit dapat miss call. Miss call daripada siapa? Bini miss call. Macam mana, dah habis ceramah belum? Dah habis ceramah belum? Muntah nanti, tuan-tuan. Okey, so maknanya basic dalam majlis ilmu tak ada halangan. Tapi sendirilah kena jaga batas-batas yang berkenaan. Okey? Jelas Clear Dia tak kira apa yang penyampai lelaki ke, perempuan ke, sama ya, tuan-tuan. Sekarang ni bukan sekadar kuliah je. Kadang-kadang program-program yang tertentu kan, yang bombastik. Yang lebih sekarang ni yang lagi bahaya ni, yang artis-artis lah, minta maaf yang menyanyi-nyanyi kan. Sedap pula tengok yang artis ni joget kan. Itu semualah kalau jaga-jagalah, tuan-tuan. Okey? Wallahu a'lam. Okey, ada lain? Tak ada Kalau tak ada, tuan-tuan, sekadar tu saja kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanallah, la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan juga please think positive, we can be the best, but don't think negative, we can be the worst. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar, tuan-tuan. Kalau ada siapa ke lapangan 567 ni kami buat dekat Dewan MBS, saringan akhir peserta tilawah dan hafazan Quran bagi 2024 yang akan diselected terakhir untuk kepada peringkat negeri, berlangsung bulan Ompek. Ada ke lapangan nak donga tengok kehebatan anak-anak kita, bolehlah donga di Dewan MBS. Dan paling penting, makanan tak disediakan. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu